Okay, jadi kita tinggal nak belajar pasal kecekapan. Kamu ingat tak dulu kamu ada belajar waktu kamu form 4 ada tajuk nama kecekapan? Ingat tak? Masa kamu belajar bab 2. Sikit. Sikat. Sikit. Sikit. Kecekapan tu tak. Ilian masuk lah. Doi. Dia tengah on the way masuk. Okay. Jadi kata kamu ada satu alat tu, selalunya cikgu bagi kamu gambar mentor lah. Dulu cikgu bagi kamu mentor kan. Okay. Okay, jadi mentor ni untuk dia berfungsi kita akan bagi dia tenaga input, betul tak? Jadi kita akan inputkan tenaga pada dia. Tenaga dalam bentuk apa kita akan inputkan? Tenaga. Tenaga apa? Tenaga dalam bentuk apa? Tenaga apa? Tenaga elektrik. Tenaga elektrik lah. Ni sama ada tenaga ataupun kuasa. Kita boleh tulis dua. Sebab kuasa pun kadar perubahan tenaga kan. Kadar tenaga tu. Jadi sama ada kuasa input ataupun tenaga input. Jadi bila kita bagi dia tenaga, dia akan buat apa? Dia akan tukarkan tenaga tu jadi apa? Ni tenaga elektrik. Tenaga cahaya. Tenaga cahaya. Tenaga elektrik. Jadi kalau yang ni input, yang ni kita panggil apa? Output. Output. Dia. Jadi senang lah. Jadi cahaya tu, yang ni kerja mentol kamu tu. Yang tu kita panggil sebagai output dia. Output tu kita label untuk tenaga yang berguna saja, yang memang function alat tu. Contohnya kalau motor, untuk dia pusing kan, untuk dia rotate kan. Jadi yang tu dia punya output dia. Jadi yang ni mentor output dia adalah tenaga cahaya. Jadi semua ke tenaga input tu dia guna untuk hasilkan output ni? Tak kan? Tak semua. Ada yang hilang. Yang hilang tu haba. Dalam bentuk tenaga haba. Selalunya alat ni dia akan hilang dalam bentuk tenaga haba lah sebab rintangan dalam dawai tu kan. Jadi tenaga haba tu loss dia. Jadi bila kita kata kecekapan alat tu kita nak tengok apa? Apa cekap alat tu? Peratusan. Output. Peratusan dia. Jadi kita ada formula kecekapan, kadang dia buat kamu simbol ni kan. Ini simbol kecekapan. Simbol Greek ni. Dia adalah peratus apa per apa? Output per input. Jadi tenaga output over tenaga input darab dengan 100. Darab dengan 100%. Maknanya kita dapat jawapan dalam peratus. Ni ada cikgu cerita kat rumah tu kan. Kalau kata semua tenaga input tu dia hasilkan tenaga output yang berguna, kita kira dia punya alat tu alat unggul lah, ataupun kecekapan dia 100%. Dia akan tulis 100%. Tapi kalau selalunya alat tu dia hanya dia punya kecekapan tak sampai 100% lah, kurang daripada 1%. Jadi mentor ni selalu banyak bazir. Mana cikgu nota? Ni nota cikgu. Kamu nampak nota cikgu kan? Okay. Jadi kalau dalam exam, dia bagi kamu satu versi je. Tak silap cikgu, dia bagi kamu versi yang kuasa ni. Jadi kamu kena ingat lah, kalau kamu tak cukup maklumat untuk cari kuasa, kamu boleh juga guna tenaga untuk cari kecekapan. Jadi kecekapan alat elektrik ditakrifkan sebagai peratusan kuasa output kepada kuasa input ataupun tenaga output kepada tenaga input. Alright, boleh faham kan? Senang je. Okay, jadi kamu tengok mentor ni. Ini mentor filamen. Mentor filamen tu dia kena panas dulu baru dia keluar cahaya kan. Jadi kamu tengok dia punya dia punya pembahagian tenaga tu lah, pembahagian kuasa dia. Yang input tu 60 watt, lepas tu yang keluar sebagai tenaga cahaya tu hanya 3 watt saja, yang bazir tu 57 watt. Berapa kecekapan dia? Kena 3%. nak kira. Tak kira? Apa input? Output dia berapa? 57. 3. Ni output. Output tu yang berguna. Ni yang tak berguna tu yang haba ni kan. Tapi dia memang akan hasilkan banyak haba. Per 50. Bukan. Ini bukan. Per 60. Per 60. Per dengan input dia. Darab dengan 1%. Jadi berapa kecekapan alat ni? 5%. Jadi yang ni memang tak cekap sangat lah. Kamu punya mentor ni memang kita expect lah. Jadi yang bawah ni kamu punya lampu yang jimat sikit. Kamu nampak tak? Kalau filamen dia perlu sampai 60 watt input kan, baru nak hasilkan 3 watt cahaya kan. Jadi kalau kita pakai lampu ni kat rumah, kita jimat sebab
kalau kita nak hasilkan 3 watt yang sama, maknanya cahaya yang sama terang, kita hanya perlu 12 watt saja input saja. Jadi kamu kira berapa kecekapan mentor kamu yang jimat ni? Output dia 3 juga kan? 3 bahagi dengan 12. 12. 25. Darat 100%. 5%. Dapat apa? 25. 25%. Jadi alat dia lagi cekap. Jadi selalunya kalau soalan dia akan tanya kamu lah macam mana kalau dia bagi kamu situasi mentor berfilamen, macam mana kamu nak tambah kecekapan ni. Kamu kata kamu tukar pakai lampu ni. Apa kita panggil lampu yang ni ya? Lampu LED. LED ya? LED boleh? LED jimat. Yang ni LED ya kita kira? Fluorescent lah. LED lah. Itu punya lampu. Yang ni bukan LED, ada nama dia. Nanti cikgu cari. Ke kamu cari sendirilah. Ada nama dia. Yang model lampu penjimat tenaga tu. Dah. Tapi LED pun boleh. Okay. Jadi yang ni ingat tak soalan cikgu kata tu, dalam buku teks kamu ada. Kamu cikgu rasa tak ada siapa pun buat balik buku teks kan. Cara untuk meningkatkan kecekapan tenaga. Jadi ini cara dia lah. Kalau dia tanya kamu yang jawapan ayat-ayat tu kan, menukarkan penggunaan lampu filamen kepada dia tulis ni je. Cikgu rasa kalau tulis lampu LED boleh ya. Lampu LED boleh. Lepas tu ada lagi yang ni kamu kena cari dalam buku teks. Ni dibagi sikit. Mereka bentuk alat elektrik lebih cekap amboi. Okay. Jadi Dah boleh. dah faham dah ni. Nanti kamu cari kalau cik dalam buku teks, tak ada buku teks online kan yang buruk ni. Tapi tak apa. Nanti kita datang sekolah kita tengok balik lah. Kita try jawab soalan kaitan dengan kecekapan tu. Sekejap lagi cikgu bagi soalan yang random. Mana soalan kecekapan? 2 biji ni. 2 biji soalan ni. Dia selalunya dia bagi kamu alat lah. Kamu tengok dia bagi kamu input dengan output tak. Sebuah motor elektrik digunakan untuk mengangkat beban 50 kg. Setinggi 2 meter dalam masa 10 saat. Jadi yang ni kamu punya motor, kamu input kat dia tenaga apa? Tenaga keupayaan. Tak, itu output dia. Tenaga Input dia sama. Kamu kena pakai bateri kan nak gerakkan motor kan. Elektrik. Jadi dia punya input dia tenaga elektrik. Jadi input dia kamu kena kira daripada maklumat elektrik dia. Output dia apa? Kerja yang dia buat tu. Dia buat kerja apa? Mengangkat beban tinggi 2 meter tu kan? Yang ni kerja dia. Maknanya dia tukarkan tenaga elektrik ni kepada tenaga keupayaan graviti. Yang ni kira tenaga keupayaan graviti lah sebab dia angkat sesuatu bahan tu setinggi 2 meter. Jadi macam mana kamu nak solve? Macam mana nak cari kecekapan? Input dia nak kira macam mana? Kamu nak guna P ke E? Mana yang senang? Kamu ada voltan dengan kamu ada rintangan dan kamu ada masa dia. Kalau P, apa formula P? Power kamu. Macam nak dapat power input? Pakai formula apa? P sama dengan VI. Yang ada V dengan R. I tak ada, I kena tukar. P sama dengan VI kan? I ni boleh tukar jadi apa? I tak ada. Bolehlah cari. Tapi kalau malas, I boleh tukar. I tukar jadi apa? V per R. Jadi formula dia jadi apa? P sama dengan V kuasa 2 per R. Kamu pakai formula yang tu. Dapat berapa? Yang ni input kan? Berapa dapat? 25 kuasa 2 bagi dengan 5. Berapa tu? 125. 125? 5. Okey. Unit apa? Power? Watt. Okey. Jadi macam mana pula nak kira tenaga keupayaan ni? Pakai formula apa? Ingat tak? Yang tu tenaga. Jadi kalau tenaga kena bagi masa kan? P. P sama dengan E per T. E ni nak cari macam mana?
Apa E formula? sama dengan V kuasa 2 T per R. Dah. Yang ni berkaitan tenaga kupaian graviti ni. E. Yang tenaga kupaian graviti, apa formula dia? E gravity. MGH. Yes, MGH. Jadi MGH ni kalau kita bagi T, kita dapat power dia. Power output tu. M dia berapa? 50 kan? 50. 50. G berapa? 10. 10. H 2. Ini dapat E bagi dengan 10 saat, kamu akan dapat P ni. Yang ni dapat berapa? 10. Ini 500 darab 2. 1000 lah. 1000 bagi 10 dapat 100. Dah nampak dah lah. Yang ni 125. Yang ni input dia. Yang ni output dia. Last kali nak kira kecekapan. Apa formula dia tadi? Output per input. 100 bagi dengan 125. 125 darab 100%. Okey, berapa kecekapan kamu punya alat ni? 80. 80. Berapa? 80%. 80. Okey, jadi alat ni bagus cakap. Dapat Ada yang tutup mic dia. Jangan tidur. Jangan tidur. Sikit lagi. Okey. Jadi nombor 6 ni pula. Siapa nak jawab? Alah, dia tidur. Ada ni tidur? Alah. Ilyas? Ya. Ilyas jawab soalan ni. Soalan ni lebih kurang macam soalan tadi tapi dia nak benda lain. Kirakan beza keupayaan merentasi motor jika kamu punya motor ni unggul. Kecekapan dia 100%. Sebuah motor elektrik mengangkat beban GC 8 kg setinggi 5 meter dalam masa 5 saat apabila arus mengalir 4 ampere. Kirakan beza keupayaan merentasi motor. Macam mana nak dapat ni? Yang ni tak payah pakai formula kecekapan dia sebab kamu tahu dah kecekapan dia 100%. Jadi kalau kecekapan dia 100%, kamu tahulah yang input adalah sama dengan output kan? Semua yang kamu inputkan keluar sebagai output berguna. Itu maksud dia cakap. Jadi apa yang kita inputkan dia? Elektrik. Tenaga elektrik tu kan. Jadi kalau output tu kamu punya tenaga kupaian graviti tu kan? Macam tadi kan? Jadi macam mana nak kira tenaga kupaian graviti tu sama macam tadi? M darab G darab H ni bagi dengan masa dia. Jadi kat sini MGH. Kira kan untuk cikgu. Ilyas kira kan. Bagi dengan T. Kat belah kanan ni apa? Dia nak cari beza keupayaan kan. Jadi yang ni kena power juga. Kita pakai formula apa? Kita ada I. Kita pakai formula apa? Input ni. IV yes. Pandai. Okay. Jadi bila kita masuk last kali kita boleh cari V tu. Apa jawapan yang belah kanan ni? MGH bagi T ni. 10 darab dengan 5 meter. 80. Berapa? 60? 80. 80. Dah bagi masa dah? Ini 80. Alright. 80. Dapat Semua dapat? Dapat. Okay. Jadi yang ni kita gantikan siapa? I dia. Alright. Jadi last kali kita dapat V. Berapa V? 20. Betul? 20 apa? 20 volt. Dah? Pandai dah? Okay, jadi kita dah habis dah. Kiranya kamu dah pandai dah pasal kecekapan ni. Jadi kita tengok kita punya soalan lain-lain untuk uji kamu. Alright. Soalan Bill. Yang ni cikgu bagi kat siapa duduk atas sekali? Amir. Amir soalan Bill. Sekejap. Cuba kamu tengok. Semua orang pun tengok sekali soalan Bill. Soalan Bill susah nak ingat tau. Hari tu macam mana nak kira kamu punya unit tu pakai formula apa?
E sama dengan PT kan? PT ni power tu dalam unit kilowatt dan time tu dalam unit jam. Jadi yang ni dah betul dah lah. Jadi dia kata yang ni tarif dia. Jadi yang ni harga dia. Lepas tu dia kata jadual ni menunjukkan peralatan elektrik digunakan dalam satu rumah tukang jahit untuk sehari. Okey, jadi yang ni sehari penggunaan dia. Dia ada mesin jahit, televisyen, kipas dengan streka. Jadi kalau kamu nak cek unit dia, kamu kena buat apa? Ambil Darab. kuasa. Darab dengan masa dia. Ni darab ni. Jadi kalau dia ada 3 biji, kamu darab 3. Darab 3. Lepas tu kamu jumlahkan. Bila kamu jumlahkan semua ni, kamu dapat yang sehari. Sehari, kan? Jadi dia kata kat kamu, dia suruh cari jumlah kos untuk peralatan elektrik daripada 18 Februari sampai 19 Mac. Ini kamu kena kira berapa hari ni daripada 18 Februari sampai 19 Mac. Sebulan. Ya ke? Kamu kira masuk 18 tak? Termasuk. Dapat 29? Betul ke? Februari ada berapa hari? Oh, 29. Oh, Februari ada berapa hari? 28. Ada 28 ni. Salah. 28. Tolak 18. 28. Ada 10. Tapi kamu kena kira 18 ni sekali kan? Tambah satu. Ada 11 hari. Yang ni 19 ni? Tambah terus. 19 hari dan 2 Mac. 30. Ada 30 hari ya. Adik siapa tu? Siapa ada adik kecil? Hei. Hakim lah? Senang ni. Bukan. Ghazali. Bukan yo. Ada dalam bilik yo. Ghazali besar lah. Ilyas ni adik Ilah nak ada adik. Okay, 30 hari. Okay, kira ni Amir A, B, C, D apa jawapan dia? Kira dulu tarif unit. Yep. 0.1 darab 5 campur 0.125 darab 6 campur 3 darab 0.05 darab 12 campur. Jangan lupa ni kena darab 3. Ada 3 alat. Jumlah dalam jadual tu 7.55. 7.55. Darab 30. Ya, semua dapat sama. Ya. Orang lain kira tak? Alright. Jadi darab 30. Jadi dapat berapa ni? 26.5. 6.5. Alright. Jadi 6 tu kamu baca tarif dia pula. 200 unit yang pertama harga 0.218 kan? Yang ni dah dalam RM dah. Okey, jadi maknanya daripada 226 ni kamu kena kira 200 dulu. 200 darab dengan 0.218. Lepas tu ada baki berapa lagi? 26.5. 26.5 ni kamu kena guna harga yang seterusnya. Yang ni. Second 0.334. Jadi kamu kira tengok berapa kamu dapat harga dia. Yang ni sah bukan lah. 7.55 ni pada orang yang terlalu cepat nak jawab soalan. Ni nombor ni kan. Okay. Dua. 52. 52 betul? RM52.45. Yes. Dapat tak? Siapa kira dapat nombor lain? Caman tidur lah. Senyap lah. Caman. Caman? Man. Caman? Oh, Hidup lah. Hidup. oh jaga. Tidur. Tengah main game kat sebelah. Tak fokus. Ni betul. Kau Syaman tak kantoi lah. Okay. Soalan ni kita ikut turutan ni kan?
Ada Nin ada Nin. Ya. Jawab Jawab. soalan. Apa cara untuk kamu dapat tu? Dia kata jadual tu dia bagi kat kamu nilai-nilai arus dengan beza kupaian. Yang ni dia tak bagi kamu graf. Dia bagi kamu jadual je. Tapi kamu tahu dia patuh hukum Ohm. Jadi berapa nilai X dan Y? Saya nak cari. Siapa tu? Sama ni, duk bibok. Apa cara dia untuk kamu dapat Y dengan X ni? Apa cara dia kamu rasa? Apa yang kamu ingat pasal kamu punya hukum graf hukum Ohm tu? Apa yang kamu ingat? Ya, kecerunan dia tu. Tahulah. Okey, pandai. Jadi kamu guna yang tu sebagai clue kamu untuk cari Y dengan X tu. Macam nak dapat R daripada V dengan I? V per I. Dah dekat. Betul. Jadi kalau kamu kira kalau tu siapa yang mic dia bising? Chana. Jadi kalau kamu kira R yang pertama ni sama tak dengan R yang lain-lain ni? Sama. Dia kan sama. Betul, sama. Jadi beritahu cikgu apa jawapan dia? A ke B ke C? Tak, saya nak jawab. Kira. Kira dulu berapa dapat R? R dapat berapa? 2.5. Betul, 2.5. Okey. Jadi kalau yang ni pun kena dapat 2.5 juga, yang ni pun kena dapat 2.5 juga R. Depan dia B ke? Jawapan dia apa? B. Jawapan dia A ke B? B. Tak dengar. B. Bola. Betul. Bola. Semua faham tak? Faham. Alright. Soalan bawah ni susah ke? Tak, yang ni struktur kita simpan tu. Okay. Hakim dia nak jawab tu. Hakim, soalan ni susah sikit untuk Hakim. Dia Alah Hakim. Okay. Easy. Alah, senang. Nampak senang. Atas tu tulis apa? Ni rajah 20 menunjukkan 3 perintah yang disambung dalam satu Tak nampak tu. Nampak? Nampak. Lag sikit je. Lag. Okay. Dia kata ada 3 perintah, nampak ada 3 biji. Tapi ada switch ni. Kalau dia buka switch ni, kamu rasa arus tu lalu macam mana? Dia hidup. Lalu ke atas. Lalu ke atas. Betul. Dia akan lalu ke atas ni. Jadi kalau kamu tutup switch, apa kamu rasa elektron kamu tu? Dia akan prefer pergi mana? Dia akan prefer pergi ke bawah lah. Sebab Jadi, tak ada rintangan. Betul. Jadi kamu kena ingat naluri elektron kamu tu, dia suka laluan yang kurang rintangan. Jadi kalau kata kita tutup switch ni, dia tak nak lalu berintang ni. Dia akan lalu bahagian yang tak ada berintang. Faham tak? Jadi tu clue dia. Jadi switch ditutup dengan switch dibuka. Jadi kalau switch dibuka gambar tutup pasangan. Tutup tu kira on. Switch dibuka tu kira yang gambar dia tunjuk ni. Kira berintangan berkesan dia semasa switch kamu dibuka dengan ditutup tu ada beza tak? Ada kan? Berapa rintangan berkesan masa switch dibuka tu? Dibuka 4/3. 4/3 betul. Kamu ada rintangan 2 orang ni je. Betul tak? Masa switch ditutup ke dibuka? Di 4/3 ni switch dibuka. Masa switch dibuka 4/3. Sekejap. Dibuka tak pasangan. Masa dibuka ni dia lalu tak perintah 5 ohm ni? Belum. Lalu. Lalu.
Jadi waktu dia Lalu. Nampak ah. kena totalkan dengan 5 ohm ni 4/3 tadi campur 5. 19/3. 19/3 betul. Jadi waktu dia tutup ni, dia tak lalu perintah 5 ohm tu, dia akan lalu bawah ni. Jadi kamu tak accurate. Maknanya masa dia tutup tu yang kamu dapat awal tadi tu 4/3 tu kan. Jadi apa jawapan dia? A ke B ke C ke D? A. Betul? Jadi masa kamu tutup, dia punya arus besar lagi kan sebab dia tak payah lalu 5 ohm ni kan. Masa dibuka, dia kena lalu perintah 5 ohm tu. Jadi dia punya arus kecil lagi. Faham tak? Siapa tak faham? Oh. Jadi yang ni kita panggil sebagai litar pintas juga tau. Kalau kamu punya arus tu dia tak lalu mana yang kamu nak tu. Dia boleh jadi litar pintas. Arus tu boleh jadi besar sangat. Okay dah. Okay, next question bagi Kak Chana pula. Ini senang. Midai. Chana? 37. Ush. Kamu dekat dengan speaker ke apa? Kenapa bunyi dia berdengar? Ui. Senang. Main dark step lah. Punya arus. Ush. Senang. Dekat senang. Macam mana okey lah? Dah, sama ni okey Dah. dah. Hari ni tak okey pula mic kamu. Baik. Dah okey Okey. dah. Chana? Sana. Senang. Midai. Cakap siang je lah, cakap Melayu. Sana. Dengar? Dah. Dengar. Dengar. Okey. Midai. Okey, soalan 37. Apa jawapan dia? Mana satu? A ke B ke C ke D? Kamu dapat senang soalan. Motor tu tenaga input dia 300. Output dia 279. Kira dulu kecekapan Jawapan dia 93. 93. Jadi C ke D? C. Pandai, senang. Okey. Faham Ya. Lepas sana siapa? Ilyas. Lah. Ilyas. Dah tadi Najib. Kamu tak jawab pun tadi soalan. Ya, lepas juga. Okey, kamu tengok soalan Lita cikgu ni. Special untuk Ilyas. Okey. Pelajar menunjukkan satu sel 2 volt disambung secara siri dengan sebuah emitter dan sebiji mentol. Rintangan mentol tu 2 ohm dan arus mengalir 1 ampere. Jadi dia kata gambar ni arus mengalir 1 ampere. Jika sel, mentol dan emitter adalah sama, litar manakah bagi bacaan emitter 1 ampere? Litar mana yang akan bagi bacaan mentol 1 ampere juga? Di atas ni dia bagi litar yang 1 ampere. Mana satu yang akan dapat 1 ampere kat gambar bawah ni? Ya ke? Ni kamu nampak tak dia ada bateri di bubur selari. Berapa voltan? Berapa voltan? Ni voltan dia 2 kan? Ni V sama dengan R. I sama dengan V per R kan? Jadi yang ni 2 bagi dengan Silap tengok